Laporan PM menghadap Agong petang tadi mengenai pembubaran Parlimen. Perdana Menteri Ismail Sabri dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini untuk mendapat perkenan bagi dia bagi membubarkan Parlimen. NST memetik sumber sebagai berkata bahawa Parlimen mungkin dibubarkan seawal esok. Majlis menghadap itu dilaporkan diadakan sehari sebelum Seri Paduka Baginda mengadakan lawatan khas ke London selama 6 hari bermula esok. Saya kata lawatan peribadi tadi kan, ini lawatan khas. Okeylah, lawatan khas. Saya tarik balik lawatan peribadi tadi tu. Sebab sebelum ni saya dengar orang kata lawatan peribadi. Okey. Majlis Kerja Tertinggi UMNO juga dilaporkan akan bermesyuarat malam esok. Terdahulu Perdana Menteri dan Seri Paduka Baginda menghadapi majlis sambutan Maulidi Rasul peringkat kebangsaan yang diadakan di PW Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Pada majlis itu, Seri Paduka Baginda menitahkan semua agensi berkaitan membuat persediaan bagi menghadapi risiko banjir susulan monsun timur laut. Pada Jumaat lalu, Baginda dilaporkan telah memberi taklimat mengenai keadaan monsun dan banjir. Yang ni kita katakan Agong Permaisuri adakan lawatan khas ke London, tetapi yang ni saya nak tunjukkan UMNO adakan mesyuarat khas MKT esok hari. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dijadualkan akan mengadakan mesyuarat khas esok, kata salah seorang ahli MKT. Ya, esok ada mesyuarat khas MKT UMNO, katanya. Bagaimanapun, sumber berkenaan tidak dapat mengesahkan agenda mesyuarat ketika ditanya mengenai perkara itu. Sementara itu, laporan melemel yang memetik sumber dalaman berkata mesyuarat tersebut berlangsung susulan desas-desus mengenai pembubaran Parlimen. Malam esok akan ada satu mesyuarat khas melibatkan MKT UMNO. Menurutnya, pertemuan itu dijangka berlangsung selepas mesyuarat Biro Pol pada 11 malam. Ujar sumber tersebut, Perdana Menteri Ismail Sabri dikatakan berada di bawah tekanan untuk menyegerakan pilihan raya di samping pimpinan parti itu yakin akan memenangi PRU. Sebelum ini terdapat desas-desus Parlimen akan dibubarkan dalam masa terdekat. Parlimen akan pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Parlimen dibubarkan. Ismail yang juga naib Presiden UMNO menerima tekanan daripada partinya sendiri untuk segera membubarkan Parlimen. Okey, kita rumuskan macam ni. Perdana Menteri sudah pun berjumpa dengan Agong kalau betul laporan yang sebagaimana yang kita laporkan. Perjumpaan itu memohon agar pembubaran Parlimen dibincangkan. Okey. Apakah keputusannya esok kita akan tahu. Adakah pembubaran itu esok pengumuman lah maksudnya. Kalau diumumkan esok, maka mungkin esok bubar atau Selasa bubar. Tengok pada hari bagaimana yang diluluskan. Kalau tidak diluluskan, berkemungkinan pengumuman itu adalah tarikh baru. Dia kata tak bubar, berkemungkinan. Tetapi biasanya jarang lah yang tak bubar ni diumumkan. Biasanya yang bubar diumumkan. Biasa tak bubar ni jarang. Tak pernah lagi lah dalam sejarah yang bubar ni diumumkan. Biasanya yang tak bubar diumumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berjayanya UMNO dan juga Zahid Hamidi ni mengenakan PAS dan juga Bersatu. Apa yang dia buat? Dia delay di antara Mufakat Nasional, Perikatan Nasional, Mufakat Nasional, Perikatan Nasional, sehingga kan MN dan PN ini, iaitu di antara PAS dengan Bersatu ini, mereka tidak sepakat dalam perbincangan kerusi. So advantage-nya pada siapa tuan-tuan? Advantage-nya pada UMNO. PAS sekarang sudah dikena main dengan UMNO. Ini kita kena faham. Tak kisahlah agenda Melayu Bersatu, Melayu Bersekutu ke apa benda semua tu, itu semua irrelevant. Yang penting inilah dia UMNO yang lebih berpengalaman bermain politik berbanding dengan PAS, telah berjaya mengucang-ngacirkan PAS dan juga dan juga Bersatu dalam mereka bersetuju dengan kerusi. So seiz PAS dengan UMNO takkan bergabunglah dalam PRU ni. Ni tuan-tuan semua kerusi PAS, majoriti kecuali di Sarawak, kerusi PAS akan bertembung dengan UMNO. 5 akan bertembung dengan Bersatu. So bila masa dia orang nak unding pilihan raya dah esok tuan-tuan, tak sempat nak unding. Okay. So dalam mindset UMNO lawan. Dalam mindset UMNO lawan kerana UMNO confident boleh menang dalam PRU ini berdasarkan kajian dia orang. It's not true. UMNO sebenarnya tak confident untuk menang. Ulang balik apa yang Rafizi kata, bahawa mengikut kajian dari selepas bulan Ogos, selepas pendedahan isu LCS dan juga Najib masuk ke dalam check-in, undi Melayu terhadap orang UMNO telah turun sebanyak 9%. Turun sebanyak 9% daripada 27% kepada 18%. Turun sebanyak 9%. Just to put things into perspective, swing undi Melayu pada 2008 sehingga kita menang 5 negeri, swing orang Melayu masa itu hanyalah 5%. Dan kita bukan setakat berjaya menang 5 negeri, kita deny 2/3. Walaupun pada tahun 2004 UMNO Barisan Nasional menang landslide besar, tinggal Kak Wan seorang je. 2008 kita berjaya deny sebab masa itu kita berjaya swing 5% undi Melayu. 5%. Kita
dapat deny masa 2013. 2018 kita dapat menang apabila kita dapat pada waktu itu kita dapat apa? Kita dapat undi swing undi Melayu 7%. Pada kali ini tahun 2018 tuan-tuan, 7%. Pada kali ini 2022, kajian selepas Ogos, pengundi yang menyokong UMNO telah turun sebanyak 9%. Kalau 5% menang negeri, 7% boleh menang federal. Bayangkan kalau 9% ini. Okay. Now, kenyataan ini benar boleh menang kalau sekiranya kita ada satu formula. Dengar baik-baik tuan-tuan. Ini amanah saya, amanah Pakatan Harapan, amanah pemimpin yang berjuang, amanah untuk kita semua yang nak angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini amanah kita. Amanah kita simple je tuan-tuan. Amanah kita simple saja. Pastikan terutama mereka yang bukan Melayu. Yang Melayu memanglah wajib dah tahap wajib. Terutama yang bukan Melayu, bawalah saudara anda, mak anda, bapa anda, pakcik anda, adik anda, girlfriend anda, boyfriend anda, isteri-isteri anda, bekas suami, bekas isteri, bekas janda, bekas duda anda, bawalah mereka, gesa mereka turun pergi mengundi. Anak-anak yang boleh mengundi, bawa mereka turun mengundi. Pastikan setiap undi kita, terutama yang bukan Melayu, turun mengundi. Kenapa saya emphasize yang bukan Melayu tuan-tuan? Kalau bukan Melayu, 80% turun mengundi. Kita hanya perlu swing vote orang Melayu 9%, 10%. InsyaAllah Pakatan Harapan boleh menang. Orang bukan Melayu perlu turun. Bukan menyokong, tak perlu sokong pun. Bukan masalah tak perlu sokong, kena sokong lah. Orang bukan Melayu turun mengundi. India, China, Iban, Kadazan, Dusun yang bukan Melayu kena turun mengundi lebih 80%. Kena. Itu syarat paling utama kalau kita nak menang pilihan raya kali ini. Jangan salahkan sesiapa. Nah tuan-tuan, kalau kita tengok, ada semalam saya berdebat dengan seseorang. Dia kata tengok sebab DAP menyebabkan kita kalah. Dia kata tengok Melaka, tengok Johor. Itu maksud saya kata dia tak faham nak membaca statistik. Johor dan Melaka dia menang bukan sebab orang ramai undi Melayu, orang banyak protes against Pakatan Harapan. Sebab paling utama, jumlah pengundi yang turun, terutama daripada kalangan orang bukan Melayu, adalah amat rendah. Hanya yang turun mengundi 55% berbanding dengan lebih 70%, 75% pada PRU ke-14. Sekarang ini dah tak ada cerita COVID lagi tuan-tuan. Boleh pergi kat luar ni tak pakai mask dah. Takkan masih nak cerita COVID lagi dah. Kita dah tak ada alasan. Kena turun. Takkan sembang kat WhatsApp je. Oh, saya pejuang. Tengok-tengok, pergi mengundi dia sorang-sorang. Mak tak pergi mengundi, mak. Alah, mak penat lah. Tak ada istilah penat, tak ada istilah malas, tak ada. Dia tak penat kita bawa kursi roda. Kita tolak dia, pastikan dia pergi mengundi. Dan tak ada alasan adik-beradik kita semua tak ada pergi mengundi. Ini semua Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, semua bangsa di seluruh Malaysia. Selagi mana anda memegang IC Malaysia, berusia 18 tahun ke atas, boleh mengundi. Bolehkah saya mengundi? Anda berusia 18 tahun ke atas, boleh mengundi. Tak pastilah tak apa, pergi je. 18 tahun ke atas pergi je. Lepas tu semak. Nanti kat sana semak lah. Kalau tak boleh balik, tak ada masalah. Tapi yang penting pergi. Tak guna tuan-tuan, kita ada semangat, tapi semangat kita tinggal kat dalam WhatsApp, kat dalam komen ni saja. Tak guna semangat kita hanya tinggal kat WhatsApp, tinggal kat komen, tinggal kat social media, maki hamun kerajaan, tapi langsung tak pergi mengundi. Tak payah sembang. Siapa yang kena travel. Kali ni je kita berkorban. 5 tahun sekali je tuan-tuan. Takkanlah berkorban 5 tahun sekali kita nak berkira. Kan? Takkanlah berkorban 5 tahun sekali kita masih nak berkira. Saya ulang balik pesanan ini di hujung nanti. Rafizi tiap-tiap minggu berkempen daripada utara ke selatan, selatan ke utara. Anwar Ibrahim dah umur 70 lebih berkempen setiap minggu tuan-tuan. Setiap minggu berkempen. Takkanlah kita ni yang muda, yang bertenaga, yang berkebolehan dan berkedudukan ini tak nak turun, nak membuat perubahan walau sedikit dalam negara kita. Takkan. Malulah tuan-tuan. Anwar Ibrahim 75 tahun boleh turun mengundi. Okeylah kalau Anwar Ibrahim tu tuan-tuan rasa macam muda. Mahathir tu 97 tahun tuan-tuan, masih lagi nak bercerita tentang politik. Takkanlah tuan-tuan 5 tahun sekali tak boleh turun mengundi. Okay? Tak boleh turun mengundi kita kata.
Sebab itu dalam hari ini PM dijangka bubar Parlimen pada esok hari. Bukanlah dijangka. Dijangkanya kita pun tak pasti juga kan apa jangkaannya, tapi macam saya kata tadilah, jaranglah orang buat pengumuman tak jadi pilihan raya. Biasanya pengumuman jadi pilihan raya. PM dijangka buat pengumuman penting esok. Perdana Menteri Ismail Sabri dijangka membuat satu pengumuman penting esok. Terdapat spekulasi ia berkaitan pembubaran Parlimen. Sekiranya Parlimen dibubarkan esok 9 bulan sebelum penggalnya tamat, pilihan raya umum kemungkinan akan diadakan minggu pertama November berdasarkan amalan SPR dalam pilihan raya umum 2013 dan 2014. Ismail dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah hari ini untuk mendapat perkenan baginda bagi membubarkan Parlimen. Satu sumber peringkat tertinggi kerajaan yang dihubungi FMT berkata beliau tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat mengenai pertemuan itu. Bagaimanapun, sumber itu memberitahu saya percaya satu pengumuman penting dari Perdana Menteri esok. Katanya surat jemputan kepada media pengumuman itu akan dikeluarkan beberapa jam lagi. Terdahulu New Straits Times melaporkan Ismail menghadap Yang di-Pertuan Agong pada tengah hari untuk mendapatkan perkenan bagi membubarkan Parlimen. Parlimen mungkin dibubarkan seawal-awalnya esok hari. Esok hari. Jadi persediaan untuk nak menghadapi pilihan raya ini, kita kena bersedia dan menghadapi kemungkinan secepat mungkin, tuan-tuan. Secepat mungkin. Jadi sekarang ini semua jentera-jentera di peringkat cabang, mohon bersedia dengan cista anda, mohon bersedia dengan jentera. Semua mereka yang sepatutnya menjadi calon-calon, bakal menjadi calon, bersiap sedia sekiranya nama anda dipanggil untuk menjadi calon. Once and for all, saya bukan calon. Saya tidak menamakan diri saya sebagai calon dan saya tidak boleh bertanding sebagai calon. Itu muktamad. Dan tapi saya akan membantu calon saya. Saya sudah menentukan siapa calon saya yang bertanding. Sama dia dipilih atau tidak, itu terpulang. Sama dia dipilih atau tidak, itu terpulang. Tetapi itu yang calon saya namakan. Dan insyaAllah kita harapkan dia disenaraikan menjadi calon di Petrajaya, Parlimen Petrajaya. Dan insyaAllah dia seorang yang berkebolehan dan pernah juga menjadi calon di dalam parti, tak payah saya sebut parti apalah, tapi pernah menjadi calon, mempunyai pengalaman 2 kali menjadi calon di Sarawak sebelum ini. Jadi itu antara perkara yang perlu kita perhalusi, insyaAllah.